Okey, kita dah pergi sedikit sejarah, sedikit organisasi, dan kita juga nak tahu anak-anak murid kita ini tentang pemakaiannya. Okay, slide ini akan menceritakan tentang pemakaian uniform bagi pelajar sekolah menengah ataupun bagi kadet remaja sekolah di sekolah menengah. Okey, pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu yang pertama. Okey, bagi anak-anak murid kita di sekolah, mereka dibenarkan memakai 3 pilihan baju. Maka baju ini ada nama-nama dia ya. Okey, baju yang pertama dipanggil baju latihan. Yang kedua baju nombor 3 dan baju nombor 4. Itu secara umumnya begitu. Kita tengok satu persatu kepada uniform yang pertama ya, yang lengkap. Okey, tengok baju nombor 4. Okey, teruskan ya. Okey, keterangan lengkap. Okey, yang pertama. Okey, yang ini tuan-tuan, bila tuan-tuan lihat kat sini, okey. Yang ini boleh dilihat secara lebih detail melalui buku-buku panduan yang diterbitkan. Kalau saya nak huraikan satu persatu di sini, mungkin akan makan masa yang panjang. Kita ada masa lebih kurang 2 jam lebih ini untuk berbicara dengan panjang lebar. Okey. Yang pertama sekali lihat kat sini, ini adalah baju aktiviti. Dalam gambar ini kita lihat bahawa bagi kadet putera dipakaikan yang pertama sekali baju T. Baju T KRS, lengannya panjang, ada beri dan seluarnya adalah seluar track. Track bottom yang berwarna hitam. Baju T-nya adalah berwarna hijau dan berinya adalah berwarna hijau. Kita tengok dia punya perempuan pula. Tengok perempuan pula. Tengok perempuan. Next slide. Okey, sama juga. Bezanya laki-laki dengan perempuan adalah lelaki dia kena tuck in kan baju T-nya dalam seluar track. Bagi yang perempuan tidak. Namun kita lihat bagi uniform baju latihan bagi kadet puteri ini, tengok tudungnya dimasukkan ke dalam baju t-shirtnya. Itu adalah kaedah pemakaian uniform bagi semua pasukan badan beruniform yang ada di Malaysia, termasuklah yang bertugas di hospital. Semua tudung mereka dimasukkan dalam uniform. Okay, yang tu kita bahaskan kemudian untuk kalau ada yang tak setuju. Yang ini adalah tata cara yang digariskan dalam buku panduan. Kita tak ada pilihan. Bila buku panduan itu tidak diubah, kita kena pakai mengikut apa yang telah ditetapkan oleh buku panduan. Ini kita kena sampaikan kepada anak murid kita. Kita tak boleh memberikan pilihan sesuka hati kerana ini merupakan satu peraturan yang telah pun ditetapkan. Bila kita nak merubahnya satu-satu ketetapan, ia melalui proses yang sama, datang daripada punca kuasanya yang tertinggi. Okey, pergi kepada pemakaian yang berikut, iaitu uniform nombor, okay, next. Baju dia panggil, atas sikit. Atas. Yang atas ya. Okey. Ini contoh ni baju, kalau baju latihan juga sekiranya dia tidak menggunakan seluar track, pelajar kita boleh menggunakan seluar nombor 4, seluar yang ada poket banyak tu, tetapi bila memakai seluar poket banyak ini dia kena disertai dengan kasut kawat. Okey. Berbeza tadi dengan seluar track. Kalau seluar track boleh pakai kasut sukan. Sebab itu cikgu-cikgu kena bijak mengaturkan, memberikan arahan kepada anak murid kita. Contohnya, sekiranya kita melakukan perkemahan yang melakukan aktiviti-aktiviti yang agak lasak tetapi memerlukan pergerakan yang banyak, seperti masuk dalam air, memanjat, maka lebih sesuai ketika aktiviti tersebut kita arahkan peserta kita memakai seluar track dengan baju TKS berkasut sukan. Tapi sekiranya ia melibatkan di kawasan dataran berkawat yang tidak basah sangat, maka kita minta mereka pakai baju latihan yang menggunakan seluar nombor 4 ataupun seluar poket banyak. Kerana seluar ini dan juga kasut boot ini akan memberikan beban berat kepada peserta yang memakai. Maka oleh itu ketika memilih uniform latihan ini, maka guru penasihat kena bijak. Kena tengok. Contohnya sekiranya dia hanya bertugas sebagai kawalan di padang ketika adanya sukan, boleh pakai yang ini. Kerana dia tak banyak pergerakan. Tapi sekiranya ia memerlukan larian yang jauh, kan,
lebih daripada 2 kilometer, takkan gunakan boot nak berlari. Kita kena pastikan anak murid kita memakai kasut yang sesuai. Maka pakailah uniform latihan, baju t-shirt dengan seluar track. Okey. Kita pergi kepada gambar. Gambar t-shirt kita tengok. T-shirt. Okey. T-shirt ini juga kalau kita lihat di luar sana ada banyak besi. Okay. Maka punca kuasa kita, buku panduan telah menetapkan baju T kita ni adalah lengan panjang ya. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, dia punya collar dia adalah bercollar tapi round neck. Dia tak ada butang. Tak ada butang. Kemudian di belakangnya, tulisan di belakangnya dalam buku panduan kita meletakkan bahawa tulisan Kadet Remaja Sekolah Malaysia itu dengan tulisan berwarna putih. Tapi di luar sana kita lihat ada yang menjualnya dengan tulisan yang berwarna kuning. Maka jika kita ada pilihan yang berwarna putih, belilah yang berwarna putih. Jangan beli yang kuning tersebut. Tetapi jika tak ada pilihan, itu aja kedai yang ada, maka dia bukanlah dibolehkan, tetapi itu adalah kekangan kita. Daripada tidak ada, pakailah dulu walaupun salah. Namun sebagai seorang guru, kita kena tahu yang betulnya yang mana, yang salahnya yang mana. Itu antara contoh. Tengok gambar berikutnya. Ini gambar anak murid kita yang memakai pakaian latihan. Okay, yang ni adalah dipanggil pakaian latihan berbaju T dan juga seluar yang banyak poket. Kita panggil dia selalunya adalah half uniform. Bila half ni bermaksud separuh yang bawah tu lengkap, seluar kawat dengan kasut kawat, atasnya t-shirt dan memakai beri. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu ya yang berada di luar sana ya, yang di seantero Malaysia, ada kawan saya ni dah mula mesej kat saya ni, Encik Arif, dia kata apa khabar ya. Khabar baiklah, kawan-kawan kita ramai ya, yang kenal saya daripada Johor pun ada, pada Kuantan, Pantai Balok pun ada ya, ramai. Okey. Bila kita lihat kat sini ya, okey, bila kita melakukan aktiviti KRS, bila pelajar kita beruniform, walaupun pakaian aktiviti, baju t-shirt, seluar track, tetapi kita kena ingat berinya mesti dipakai. Yang tadi tengok masa pakai baju t-shirt dengan seluar track, tetap pakai beri. Beri, t-shirt, seluar, kasut. Benda ni adalah satu set. Maka kalau ada pelajar tanya, cikgu, tuan, kena pakai beri ke? Tak timbul isu tersebut. Bila pakai uniform saja, mesti ada beri. Kan? Itu adalah pemahaman kita sepatutnya kepada pelaksanaan aktiviti. Okey, kita tengok gambar berikutnya. Okey, yang ini adalah uniform rasmi. Rasmi ni, tapi yang ni rasmi dia bukan untuk berkawat. Ini rasmi untuk ke sekolah. Biasanya yang ini dipanggil baju nombor 3. Yang hijau muda tu. Yang hijau muda tu, yang ini ada berbeza sedikit lelaki dengan perempuan ya. Laki-laki boleh lengan pendek, yang perempuan lengan panjang. Baju hijau muda ni, dia punya seluar ni ada seluar slack, bukan seluar poket banyak. Dan dia boleh pakai dengan kasut potong, bukan kasut kawat. Okay, yang ini kalau tengok yang perempuan pun sama. Okay, next slide, yang perempuan. Dia ada beri, ada baju, ada seluar slack. Okay, next slide, tengok yang perempuan. Okay, yang perempuan cuma bajunya, dia adalah di luar seluar. Kalau pakai tudung, tudungnya dalam baju. Okay, tengok slide berikutnya adalah gambar yang lebih jelas. Tu dia. Itu dia. Maksud bila dia pakai baju nombor 3, maka dia kena pakai beri juga. Maka bila beruniform saja, beri mesti dipakai. Tidak ada alasan. Okey, bagi uniform nombor 3 ini, kalau contoh pada hari Rabu, kita wajibkan anak-anak murid kita pakai uniform. Dan mereka akan bergerak dalam kelas. Kemudian mereka pergi ke makmal komputer, makmal sains. Maka uniform ini yang paling sesuai untuk mereka pakai di dalam bilik darjah. Kadang-kadang berlaku salah faham bila ada anak murid kita memakai uniform nombor 3, pentadbir marah. Kenapa pakai baju ini? Sedangkan ini adalah pakaian kerja untuk menghadiri kelas, pergi kursus, dengar ceramah, boleh pakai baju nombor 3. Maka oleh itu kita kena pamerkan pada anak-anak murid kita bahawa pemakaian yang betul ini bukanlah sesuatu yang salah. Tapi bila pakai, kena betul. Kena betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Okey, itu pemakaian dia. Kan cantik. Dan mulai kalau pada hari Rabu tu, kalau katalah dalam kelas kita tu ada 20 orang memakai macam ni, tentu nampak segak dan bergaya. Lebih-lebih lagi kalau gurunya pun pakai benda yang samalah.
makin segak lah kita dalam kelas. Okey. Tengok next slide kita. Yang ini adalah pakaian rasmi. Pakaian rasmi ini adalah pakaian yang digunakan untuk majlis-majlis rasmi, ya, iaitu pakaian kawat, baju nombor 4, seluar nombor 4, pakai boot, pakai beri. Bila majlis rasmi, ya, majlis rasmi, contohnya perbarisan di peringkat sekolah, perbarisan di peringkat hari kemerdekaan, menghadiri perkemahan, majlis penutupan, ya, kita buat satu majlis perpisahan. Maka bila kita minta anggota kadet kita berada di situ menyertai program-program tersebut, makanya pelajar-pelajar kita kena memakai uniform yang rasmi. Yang nombor yang hijau muda tu dia tak rasmi, dia pakaian kerja. Maka bila rasmi kena pakai yang nombor 4. Okay, baik laki-laki, baik perempuan. Kita tengok slide yang seterusnya yang bergambar. Yang bergambar. Ada perbezaan sedikit pemakaian. Yang bergambar yang pertama ini iaitu anggota kadet kita baju nombor 4, baju rasmi, yang ini dia pakai maflar. Dia pakai maflar, dia kena disertai dengan pemakaian hackle ataupun jambul yang berwarna merah. Begitu. Tetapi kalau kita lihat, ya, kenapa laki-laki je pakai maflar, yang perempuan tidak? Kerana perempuan sudah ada tudung, ya, sudah ada tudung. Pernah satu ketika berlaku dalam pertandingan kawat kaki. Saya menjadi hakim. Ada sekolah hantar pasukan perempuan berkawat, kan? Maka dia pakailah baju nombor 4, yang perempuannya dipakaikan maflar. Maka sudah tentulah tidak menepati. Maka berhati-hati, ya. Maka itu penguasaan kita terhadap pemakaian uniform anak murid kita ini adalah sangat penting. Bukan hanya untuk diri kita, maka untuk anak murid kita juga kita kena pastikan dia memakai dengan betul. Okey, kalau dia pakai maflar, kalau tak pakai maflar, tengok gambar yang berikutnya. Okey. Next. Okey, bila tak pakai maflar, maka di leher tu tak ada warna merah. Okey. Kalau lelakinya tak pakai jambul, tak pakai maflar, maka yang perempuan juga tak pakai jambul. Kedua-dua ini adalah pakaian rasmi. Sekiranya tuan-tuan di peringkat sekolah, ya, di peringkat sekolah, kita nak buat perbarisan hari sukan. Tiba-tiba ada pelajar kita yang pakai maflar, ada tak pakai maflar. Maka sekiranya berbelang-belang, ya, maka lebih baik kita buka maflar dan jambul tadi, kita pakai yang sepenuhnya macam ini, ya, yang tak ada maflar dan tak ada jambul. Tidak salah, kerana ini juga merupakan pakaian rasmi. Cuma jangan kita letakkan satu pasukan itu bercampur-campur. Ada yang pakai, ada yang tidak. Nak pakai, pakai semua. Kalau tidak, tidak semuanya. Itu lebih baik. Okey, tuan-tuan, ini adalah sebahagian daripada pakaian uniform nombor 4 bagi kadet putera dan juga kadet puteri. Okey, bagi putera-puteri KRS, itu adalah asas pemakaian. Yang ini kalau tuan-tuan nak lebih lanjut, kita rujuk terus dalam terbitan-terbitan buku daripada KPM, dan juga daripada beberapa siaran-siaran yang diadakan. Bagi seorang guru penasihat, pastikan di pejabat kita, di meja kita, kita ada fail meja yang meletakkan semua benda-benda ini sebagai rujukan kita. Kita tak boleh agak-agak ataupun hanya menggunakan Google. Buka Google, tengok gambar, terus kita ambil. Google tidak boleh berbicara dengan kita. Google tidak boleh bersoal jawab dengan kita. Google sila-sila bulan kita terkeluar bahan yang salah, kita ambil. Contohnya logo tadi. Kalau ada logo, pastikan kita rujuk kepada pihak yang berkenaan supaya nak pastikan ianya betul ataupun salah. Okey, berikut adalah berkaitan dengan pangkat yang dipakai oleh anak-anak didik kita di peringkat sekolah menengah yang namanya KRS. Bagi anggota-anggota kadet, dia ada 6 pangkat yang mereka boleh capai, yang boleh kita tauliahkan. Yang paling rendahnya adalah Lance Corporal, kemudian Corporal, kemudian Sarjan, kemudian pegawai, Staff Sarjan, pegawai waran 1, pegawai waran 2. Okey. Bila pangkat-pangkat ni diberikan, maka sewajarnya anak murid kita diberikan pangkat apabila dia sudah sampai tahap penguasaannya. Kalau dah sampai penguasaannya, kita uji dia, berikan dia pangkat. Selalunya akan bertanya siapakah pihak-pihak yang akan mentauliahkan pangkat-pangkat anak murid kita ini. Secara jujurnya, secara teknikalnya,
berdasarkan pemakluman daripada kebangsaan, negeri dan juga daerah, kita telah menyusun bahawa untuk kenaikan pangkat Lance Corporal dan juga Corporal, biasanya pihak sekolah yang membuat ujian dan memberikan pangkat-pangkat kepada anak-anak murid kita. Sekiranya pihak sekolah tersebut tidak mampu nak buat sendiri, maka sekolah tersebut adalah bergabung dengan beberapa sekolah ataupun peringkat sekretariat daerah akan menganjurkan kursus kenaikan pangkat korporal ataupun lance corporal. Bagi daerah yang sudah mantap, contohnya macam daerah saya sendiri, saya berikan peluang ini kepada guru-guru di sekolah untuk memberikan tauliah pangkat korporal dan juga lance corporal, kerana di sekolah kita ada komandan. Komandan kita itulah kuasa tertinggi di sekolah yang untuk mentauliahkan pangkat lance corporal dan juga korporal. Maka oleh itu laksanakan di sekolah. Jika tak tahu, rujuklah kepada jurulatih di peringkat daerah dan juga negeri. Apakah yang patut diuji pada anak-anak murid kita? Sekiranya nak berikan pangkat yang lebih tinggi, sarjan dan juga staf sarjan, biasanya peringkat ini diberi kuasanya kepada PPD ataupun sekretariat daerah yang menganjurkan. Kalau daerah saya, biasanya peringkat sarjan dan staf sarjan ini memang daerah yang melakukannya. Sampai satu peringkat kita buat setahun 2 kali untuk memberi peluang kepada anak murid kita lebih ramai yang layak mendapat pangkat sarjan dan juga staf sarjan. Namun bagi pangkat pegawai waran 2 dan juga pegawai waran 1, biasanya tanggungjawab ini diberikan kepada JPN. Dulu satu ketika dahulu sebelum tahun 2008 ke atas, pegawai waran ini kuasa pentauliahannya diberikan kepada KPM sendiri. Tetapi oleh kerana bila KPM yang memberikan, maka kuatanya tidak ramai yang dapat pangkat pegawai waran 1 dan pegawai waran 2. Maka kuasa itu telah pun diperturunkan kepada JPN negeri masing-masing untuk membuatkan kursus kenaikan pangkat pegawai waran. Bermula tahun 2009 hingga sekarang, majoritinya negeri-negeri yang membuat kursus kenaikan pangkat pegawai waran. Maka oleh itu, bagi guru-guru kadet remaja sekolah di peringkat daerah Kelang yang menganjurkan program ini dan juga yang mana-mana yang turut bersama pada pagi ini, kita kena faham tugas untuk memberikan ujian ini adalah satu tanggungjawab. Kita tak boleh bagi pangkat kepada anak-anak murid kita ni, kata orang kampung, timbang kati. Timbang kati kan. Tengok dia handsome, dia rajin, bagi pangkat korporal. Bukan macam tu. Kan. Nah, bagi pangkat kita kena uji. Kita kena uji dia. Ada beberapa ujian yang wajib yang kita kena beri. Antaranya adalah ujian fizikal, ujian kawat, ujian kerohanian, ujian bertulis dan beberapa ujian yang lain untuk melihat kompeten dia, kemahiran dia. Lagi banyak kemahiran yang kita uji, maka keterampilan dirinya akan lebih baik. Begitu jugalah sampai peringkat pegawai. Gitu. Okey, ini adalah peringkat KRS. Okey, itu sepatah lalu tentang uniform yang sepatutnya dipakai oleh anak-anak murid kita di peringkat sekolah menengah.